Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita untuk kita berada di bulan yang mulia ni, bulan Ramadan. Dan hari ini hari yang ketiga kita menjalani ibadah puasa. Dan insya-Allah seperti biasa kita sambung kuliah subuh kita. Pagi ni insya-Allah kitab hadis ringkasan Sahih Muslim. Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Muka surat 79. Hadis nombor 65. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70,000 umatku akan masuk syurga tanpa hisab. An Husain bin Abdul Rahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'a kawkabal ladzi inqadda al-barihah qultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni udirtu qala famaza sana'ta qultu istarqaitu qala fama hamalaka ala zalik qultu hadithun haddatsanahu asy-Sya'bi faqala wa ma hadatsukum asy-Sya'bi qultu hadatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humatin faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin hadatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu والنبي معه رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشا بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال sabaqaka biha Ukashah.
Daripada Husain. Oh, 65 tu tajuk dia. Hadis dia 101. Dari Husain bin Abdul Rahman radhiyallahu ta'ala dia berkata, suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair rahimahullah, lalu dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh malam tadi? Aku menjawab, saya. Lalu aku berkata, akan tetapi aku tidak dalam keadaan sedang solat kerana aku tersengat kala jengking. Ini melihat apa ni, bintang jatuh. Maksudnya apa tu? Apa yang meteor. Jadi dia bukan dalam keadaan semayang lah, sebab sahabat dulu ada sebahagiannya ada kawasan rumah dia yang tak ada bumbung, ataupun dia orang kadang malam duduk atas bumbung. Bumbung dia flat lah. Jadi melihat langit menampak macam meteor. Ini dia kata dia nampak tapi bukan dalam keadaan sedang solat sebab dia tersengat kala jengking. Sa'id berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku mencari ruqyah. Mencari ruqyah. Ruqyah ni kalau istilah bahasa kita jampi lah. Tapi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dengan menggunakan kalimah-kalimah yang dibenarkan lah. Kamu ada kan ruqyah-ruqyah. Banyak ustaz-ustaz buat. Saya bertanya lagi, apa yang menyebabkan kamu berbuat demikian? Aku menjawab, kerana perkataan Asy-Sya'bi kepadaku. Saya bertanya lagi, apa yang dikatakan oleh Sya'bi kepadamu? Aku menjawab, kami diberitahu oleh Buraidah bin Husayb al-Aslami. Dia berkata, tidak boleh menggunakan ruqyah, ini mentera, kecuali sebab terkena racun kalajengking atau yang sama dengannya. Sa'id mengatakan, sungguh beruntung orang yang mendengar perkataan ini sampai selesai. Namun kami diberitahu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, diperlihatkan kepadaku satu kaum dan aku melihat seorang nabi bersama beberapa pengikutnya. Juga nabi lain disertai oleh seorang atau dua orang pengikut dan nabi lainnya tanpa pengikut seorang pun. Ini nabi cerita tentang keadaan di padang mahsyar. Keadaan di padang mahsyar. Cerita dia di sini antara itulah. Antara Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdul Rahman ni. Cerita zaman-zaman tabi'in ni. Zaman tabi'in cerita sesama dia. Jadi satu orang tu dia ceritalah. Dia malam tu dia nampak apa meteor tu. Kemudian dia katalah aku tak sembahyang tahajud malam tadi sebab aku sakit, kena sengat kala jengking. Lepas tu dia kata aku tengah cari ruqyah. Bacaan-bacaan macam mentera tapi bukan selain daripada Al-Quran dan doa-doa yang dibenarkan lah. Nanti ada pembahasan mengenai ruqyah ni. Jadi dia kata sebab apa? Dia kata sebab dia pernah dengar perkataan daripada Sya'bi. Sya'bi ni tabi'in juga. Dia mengatakan bahawa ada sebuah hadis daripada Nabi, iaitu daripada Buraidah. Dia mengatakan bahawa tidak boleh mengamalkan ruqyah kecuali pada beberapa perkara seperti disengat binatang bisa lah, seperti kalajengking. Jadi bila dia dengar dia dengar kawan dia kata ada riwayat daripada Sya'bi yang dengar daripada Buraidah tu kata Nabi mengatakan boleh melakukan ruqyah untuk perkara-perkara seperti disengat binatang dan sebagainya. Maka dia teringat sebuah hadis Nabi. Lepas tu dia ceritalah hadis Nabi tu. Hadis Nabi tu panjang, dimulakan dengan Nabi cerita tentang keadaan di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, Nabi diperlihatkan oleh sebahagian kaum ataupun umat. Ada Nabi bersama dengan umat masing-masing lah.
Di padang mahsyar nanti Nabi akan bersama dengan umatnya masing-masing. Jadi ada Nabi yang pengikut dia seorang, dua orang, dan ada yang tak ada pengikut langsung pun ada. Tiba-tiba aku dihadapkan dengan kumpulan masyarakat yang sangat besar. Dan aku mengira bahawa mereka adalah umatku. Tiba-tiba Nabi nampak ada satu kaum yang ramai. Nabi pun rasa itulah kaum dia, umat dia. Kemudian aku diberitahu ini adalah Musa AS dan kaumnya. Maka diberitahulah mungkin oleh malaikat bahawa yang dia nampak itu bukannya umat dia, tetapi Nabi Musa bersama dengan umat dia, Bani Israel lah. Tetapi lihatlah ke ufuk sana. Aku pun melihat ke arah itu dan di sana terdapat jumlah masyarakat yang begitu besar. Lalu aku diberitahu ini adalah umatmu. Ada di suatu sudut lagi banyak umat manusia yang lebih banyak lagi daripada yang tadi. Maka diberitahu itulah umatmu, wahai Muhammad. Di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Jadi ada diberitahulah di kalangan umat-umat kamu yang banyak itu ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Cuma masalahnya di sini, adakah bilangan 70,000 itu tepat bilangan dia? Di mana yang kebiasaannya dalam bahasa Arab ni, dia suka guna satu angka yang bukanlah maknanya memang tepat 70,000 tu 70,000. Nak bagi tahu satu jumlah yang banyak. Ada hadis lain pula nanti kata setiap daripada 70,000 itu membawa lagi 70,000 lagi. Jadi 70,000 kali 70,000 berapa pula. Tapi itu pun bukan actual figure dia, cuma nak bagi tahu satu jumlah yang agak banyak jugalah. Macam orang Melayu kan, kita berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus atau beribu-ribu. Itu orang Melayu punya style nak cerita banyak. Orang Arab dia guna angka 70,000, maksudnya banyak, 80. Biasanya 80, 70, 40, selalunya ada tiga yang masyhur, tiga angka tu. 40 atau 80 atau 70. Tak kira 70,000 ke atau macam mana ke. Itu dia punya ni lah, tak semestinya actual figure dia. Setelah berbicara, kemudian baginda berdiri lalu masuk ke rumahnya. Maka orang-orang sibuk membicarakan mengenai kumpulan yang masuk syurga tanpa dihisap. Jadi Nabi lepas Nabi sebut tu, Nabi pun masuklah dalam bilik Nabi. Kemudian sahabat-sahabat yang ada kat luar tu masih lagi dah ada di Masjid Nabawi, jangan bincang-bincang siapa yang 70,000 tu. Maksudnya jangan tertanya-tanya lah, maknanya golongan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab tu golongan yang macam mana? Apa amalan dia? Sebahagian mereka berkata, mereka mungkin adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada yang kata para sahabat Nabi lah. Sebahagian lagi mengatakan mungkin mereka itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Muslim dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Maksudnya orang-orang yang lahir-lahir je Islam sampai mati Islam. Jadi bukan orang yang kafir betul masuk Islam seperti sahabat lah sebahagiannya. Mereka berbicara panjang lebar tentang hal ini. Jadi panjang perbahasan ya, bila Nabi bagi tahu, mereka nak tahulah siapa tu golongan yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab tu. Bincang panjang mengenai itu. Kemudian Rasulullah SAW keluar menghampiri mereka dan bertanya, apa yang kamu bincangkan? Lalu mereka memberitahu Rasulullah SAW tentang perbincangan mereka dan baginda bersabda. Dia pun ceritalah kami bincang tentang siapa yang 70,000 tu. Maka Nabi beritahu 70,000 orang itu adalah mereka yang tidak memberi ruqyah dan tidak meminta ruqyah. Maksudnya tidak meminta untuk diruqyahkan dan juga tidak meruqyahkan orang. Maksudnya tukang ruqyah dan yang diruqyah lah. Biasanya pesakit dengan dia punya juru ruqyah dia tu. Ada kan ustaz-ustaz ni suka buat ruqyah. Jadi dua-dua sekali. Maknanya
termasuk daripada 70,000 itu orang yang tidak melakukan ruqyah dan tidak diruqyahkan. Mana yang sakit pun tak ada, yang membaca ruqyah tu pun tak termasuk. Dua-dua tak termasuk. Serta tidak bertasayur, yakni meramal. Tatayur ni, tatayur tu dalam surah Yasin tu ada. Qalu inna tatayyarna bikum. Tatayur ni kepercayaan karut yang ada kaitan dia dengan burung. Jadi dalam surah Yasin tu ada qalu ta'irukum ma'akum. Ta'ir apa semua, tatayur ni kepercayaan yang karut. Contoh orang Arab ni dia ada kepercayaan karut macam orang Melayu juga. Iaitu kalau orang tu misalnya dia keluar rumah nampak ada burung terbang belah kanan, itu nasib baik. Kalau dia keluar rumah nak pergi safar, burung terbang belah kiri, itu nasib buruk. Ataupun ada burung hantu hingga atas rumahnya berbunyi, itu nasib buruk. Kalau orang Melayu ada kan kucing hitam melintas, itu nasib buruk tu. Bad omen, apa istilah dia. Itu kepercayaan orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam. Jadi 70,000 ni yang masuk syurga tanpa hisab lah. Yang pertama, mereka tidak meruqyah dan diruqyah. Kemudian tidak percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang karut seperti kepercayaan kepada burung atau binatang-binatang tertentu lah. Dan mereka hanya bertawakal berserah diri kepada Tuhannya. Mereka bertawakal dan berserah diri kepada Tuhannya. Maka Uqashah bin Mihsan berdiri lalu berkata kepada Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam golongan mereka itu, iaitu 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab itu. Rasulullah SAW menjawab, kamu termasuk kumpulan mereka. Mana Rasulullah doakanlah dia, dia Uqashah termasuk di dalam kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab. Kemudian seorang lelaki lain berdiri dan berkata kepada Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah agar aku juga dimasukkan ke dalam golongan mereka. Rasulullah menjawab, Uqashah telah mendahuliimu atas apa yang kamu minta. Nabi punya cara adab, Nabi jawab. Nabi kata, Uqashah sudah mendahuluimu. Kalau kita terlambat, kau dah terlambat. Nabi tak jawab lah, kau terlambat apa semua. Nabi kata, Uqashah sudah mendahuluimu. Maksudnya, dah tertutup lah. Okey. Hadis ni dia punya fokus dia sebenarnya hadis ni nak menceritakan tentang golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Itu dia punya tajuk dia lah. Tajuk dia nanti maknanya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekumpulan manusia yang jumlahnya 70,000 ataupun satu bilangan yang banyak lah. Sebab umat Nabi Muhammad SAW ni ialah ketika Nabi diutuskan 1400 tahun yang lalu seluruh dunia sampai hari kiamat. Banyak tak banyak lah. Tetapi yang dia katakan umat di sini ialah umat ijabah. Umat ada dua, satu umat dakwah, yang kedua umat ijabah. Jadi yang dimaksudkan umatku di sini ialah umat ijabah. Umat ijabah itu umat yang sudah menerima Islam. Kalau umat satu lagi dia panggil umat dakwah, iaitu yang belum masuk Islam, yang perlu didakwahkan. Jadi bila Nabi sebut ummati itu maknanya umatku yang sudah memeluk Islam. Sebab tak mungkin orang kafir masuk syurga kan. Jadi maknanya kita tahulah jumlah dia pun dinisbahkan kepada kafir. Sekarang pun katanya dalam 7 bilion manusia hanya 1 bilion lebih saja yang Islam. Itu pun zahir je Islam lah. Zahir dia yang Islam, tak tahulah batin dia Islam ke tidak. Wallahualam, itu Allah yang lebih tahu. Nisbah dia pun seperti kita boleh kata hampir 1/7 jugalah nisbah dia. Sekarang ni yang dizembahkan kalau dicampur lagi daripada mula zaman Nabi diutus menjadi Rasul sampailah kiamat nanti, tak tahulah banyak mana kan. Cuma di kalangan semua umat Islam itu ada 70,000 ataupun satu jumlah yang banyak yang akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi seperti mana yang telah dibahaskan sebelum ni bahawa setiap manusia itu
akan dihisap, dihitung dunia amalan ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali beberapa golongan yang mana mereka ni tidak akan dihisap, akan terus masuk syurga tanpa dihisap. Jadi di antara ciri-ciri mereka yang masuk syurga tanpa hisap ni yang Nabi beritahu di sini ialah golongan yang tidak meruqyah dan diruqyah. Jadi adakah di sini hukum meruqyah itu salah ataupun tidak dibenarkan? Sedangkan di dalam hadis yang lain Nabi ada menyuruh kita ni berubat. Ruqyah ni adalah salah satu daripada cara untuk berubat. Salah satu daripada cara untuk berubat ialah dengan meruqyah. Okay, ruqyah ni ada dua jenis. Satu ruqyah yang dibenarkan oleh Islam, yang kedua ruqyah yang dilarang. Asalnya ruqyah ni memang sebelum kedatangan Islam ni, ruqyah ni memanglah suatu jenis perubatan yang membaca mentera-mentera yang diajar oleh tak tahulah syaitan ke iblis ke jin ke, diajar kepada bomoh-bomoh yang tertentu lah. Itu asalnya ruqyah. Jadi dia maknanya dia berubat dengan perantaraan jin dan syaitan. Jin yang kafir lah. Asalnya. Maka diajar dan diminta pertolongan daripada jin. Kemudian diminta supaya disembuhkan. Tapi biasalah ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang diminta oleh jin tersebut. Bahkan dia perlu membaca mentera-mentera yang di dalam dia mengandungi kalimah-kalimah yang syirik lah. Jadi apabila datang kedatangan Islam, bila Islam datang maka ruqyah itu dilarang. Ruqyah tersebut dilarang. Tetapi digantikan dengan ruqyah-ruqyah yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang tertentu. Ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang tertentu dibaca untuk sama ada dibaca, ditiupkan ke tempat yang sakit ataupun orang dia lah. Atau ditiupkan ke dalam air lalu diminum, ataupun ditiupkan ke dalam air lalu dimandikan, atau apa lagi, macam-macam cara lah. Ataupun dia dikenakan kepada air liur lalu disapu kepada tempat yang sakit. Itu macam-macam cara. Atau setengah-setengah tu dibaca ataupun ditulis. Ada setengah tu ditulis di dalam kertas. Kemudian digulung-gulung-gulung, dimasukkan ke dalam macam ada besi warna kuning tu kan, pada tali warna hitam tu. Jadi ataupun buat sendirilah, ada tulis dalam kertas, lepas tu dilipat-lipat-lipat, dijahit, dibuat macam rantai ataupun gelang lah. Dan biasanya diletakkan kepada kanak-kanak. Jadi dan selalunya ruqyah ini sama ada dia terkena gangguan jin ataupun syaitan, ataupun di sini dah beritahu dia terkena sengatan lah. Sengatan binatang. Sebab ada satu kisah yang masyhur sahih. Satu kumpulan sahabat, mereka balik daripada satu safar, mereka kehabisan bekal. Kemudian mereka sampai di sebuah kampung, mereka singgah di kampung itu meminta bantuan makanan lah. Kemudian penduduk kampung itu kebetulan dia punya ketua kampung dia disengat. Sebelum tu itulah dia orang tak bagilah. Dia orang bila diminta bantuan untuk minta makanan tak diberikan. Kemudian sahabat tu berkemahlah di luar kampung. Kemudian ketika itu ketua kampung tu disengat oleh binatang. Binatang bisa lah, kalajengking. Tak silap saya kalajengking lah. Kemudian ketika ketua kampung tersebut disengat, mereka dipanggil semualah bomoh-bomoh dia, tabib-tabib dia untuk mengubati. Tapi seorang pun tak berjaya nak sembuhkan. Tiba-tiba ada orang kampung tu kata, cuba kita tanya tengok kumpulan tadi yang datang minta bantuan tadi. Mungkin dia orang ada tabib yang boleh mengubati. Kemudian orang kampung tu hantar wakil dia pergi jumpa Amir ataupun ketua kumpulan sahabat tersebut. Ya, ceritalah ketua dia kena sengat, kalau jengking, dan tak ada yang ada ubat tak ataupun yang boleh mengubati. Lalu sahabat yang kena salah ketua sahabat tu kata dengan confidentnya dia kata boleh. Saya boleh ubati dia.
Lalu dia pun bawa lah sahabat tu pergi jumpa dia punya ketua kampung yang kena sengat. Lalu dia baca surah Fatihah. Lepas tu dia sahabat tiup dekat tempat yang kena sengat kalau jenggi tu. Terus baik. Terus baik. Jadi sebelum tu dia katalah aku boleh sembuhkan dia dengan syarat kau bagi kami makanan. Dengan syarat bagi kami makanan. Lalu dia kata, okey kalau sembuh kami akan bagi lah. Lalu dia pun baca Fatihah, lepas tu dia tiup, baik. Terus baik. Lepas tu dia pun seperti mana dijanjikan, dia bagilah kemar beberapa ekor kambing untuk disembelih dimakan lah. Dan bagi makanan-makanan yang lain lagi lah. Jadi setelah sembuh, sahabat tu pun dia orang seronok lah dapat makanan. Tiba-tiba ada yang kata, kita tak pasti sekarang ni makanan yang kita dapat hasil daripada ruqyah tu lah. Maksudnya baca Fatihah tiup tu. Adakah halal atau tidak? Kita balik tanya Rasulullah tu. So sahabat pun balik. Dia orang tak makan lah kambing yang diberikan tu. Bila sampai pada jumpa dengan Rasulullah, dia ceritalah kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah tanya, macam mana kau tahu bahawa Fatihah itu boleh menyembuhkan penyakit? Dia kata, aku main agak-agak aja Rasulullah. Maksudnya dia kata dia pun main agak aja. Jadi dia baca, dia kata dia tiup sembuh. Rasulullah kata memang Fatihah itu salah satu nama daripada surah Asy-Syifa. Salah satu nama gelaran bagi surah Al-Fatihah itu Asy-Syifa, iaitu penyembuh. Jadi dia kata dia main agak aje. Dia yakinlah Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma dia baca tu tabarruk dengan surah Fatihah, akhirnya sembuh. Itu dia kata dia orang bagi kambing ni macam mana boleh makan ke? Rasul kata boleh. Itu Rasul kata sebaik-baik sebaik-baik pemberian ataupun sebaik-baik hasil ialah dengan ruqyah tersebut. Dan Rasulullah siap minta lagi kalau ada tak ada lebih. Rasulullah minta lagi sebahagian daripada kalau ada lebih kambing yang diberikan tu Rasulullah pun nak makan juga. Jadi untuk meyakinkanlah bahawa Nabi pun makan hasil daripada ruqyah. Jadi daripada hadis tersebut, maknanya dapat diketahui bahawa amalan ruqyah ini dibenarkan dalam Islam, bahkan boleh mengambil upah dengan hasil ruqyah. Cuma segera baik itu atau tidak itu terpulanglah kepada orang yang meruqyah itu. Maksudnya bergantung kepada takdir Allah jugalah. Kalau Allah Ta'ala izinkan untuk sembuh dengan segera, sembuhlah dengan segera. Sahabat tu memang kehendak Allah Ta'ala lah, maknanya dia sekali baca je, dia tiup je terus sembuh. Dan kita sekarang ni tak tahulah, yang mengamalkan ruqyah tu pun tak tahulah macam mana dia punya tahap keimanan, ketakwaan dia kan. Jadi hadis itu menunjukkan bahawa amalan ruqyah itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajar oleh Nabi. Ada dalam kitab-kitab doa Al-Azkar misalnya Imam Nawawi, ada tu Nabi ajar ketika sakit sekian, sakit tu, sakit ni, ada doa-doa yang tertentu. Jadi boleh diamalkan lah. Boleh diamalkan. Sama ada seperti yang saya sebut ni, diamal, dibaca, ditiup atau ditiup dalam air, diminum atau dimandikan atau sebagainya. Ditulis, diikat di dalam kain ataupun yang namanya tangkal tu kan. Cuma biasanya kalau untuk kanak-kanak biasanya dia orang ni kan tak boleh baca. Budak-budak kecil lagi, jadi biasanya ditulis, diikat. Cuma dengan syarat. Dengan syarat maknanya akidah kita itu terjagalah, walaupun dia ayat Quran sekalipun, dia doa-doa sekalipun, kita tidak boleh meyakini bahawa bacaan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan. Itu nanti jadi syirik juga. Kita kena yakin bahawa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syaratnya. Sebab tu ada sebahagian ulama melarang, terutamanya Wahabiyah. Kalau Wahabi lagilah bab-bab ni syirik lah bagi dia. Jadi sebenarnya kita ahli sunnah pun mengatakan bahawa memang itu agak ada beresiko sikit dari segi akidah. Terutamanya yang menulis tu. Menulis diikat, digulung, dia masuk, diikat di sini ke atau diikat di rantai budak kecil kan. Kalau orang besar tak payahlah, orang besar kan dia boleh baca. Kalau budak kecil ni susah, dia mana baca. Kita yang tolong baca kan, nak baca hari-hari kat dia tak larat. Jadi tulis, diikat. Ditulis, diikat, dibuat tangkal lah istilah dia.
Jadi syarat dia yang pertama, kena yakin bahawa yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditulis itu atau dibuat tangkal itu hanya asbab saja. Itu hanya usaha saja, ikhtiar saja. Walaupun di ayat Al-Quran, walaupun di hadis, dia doa-doa yang diajar Nabi, tetapi keyakinan kena jaga. Cuma ulama kata kalau dia dah ikat tangkal tu, dia akan hati akan cenderung, dia dah mula letakkan sandaran dia tu kepada tangkal tersebut. Apalagi kalau baik kan, apalagi kalau baik memanglah lagi dia akan tangkal ni mujarab. Lepas tu dah mula pula cerita dekat orang, lepas tu dia pula buka pusat ruqyah pula. Lepas tu dia yakin pula lah dengan dia punya ruqyah tu boleh menyembuhkan. Itu bahaya. Ada risiko, memang Ibnu Ulama khilaf di sini. Ada sebahagiannya melarang kerana dia cenderung ke arah tu, cenderung ke arah syirik. Tapi bergantung jugalah kalau dia syirik atau tidak, tak semestinya. Begitu juga kita makan ubat kan, makan Panadol. Kalau kita yakin Panadol tu menyembuhkan, yakin betul Panadol yang menyembuhkan, itu pun syirik juga. Jadi apabila buat tangkal ni, dia sebab tangkal tu kan nampak. Jadi dia macam hati tu boleh cenderung ke arah tangkal tu. Lebih-lebih lagi kalau sembuh. Jadi setengah ulama bagi syarat yang ketat kan? Kalau akidah yang lemah, yang boleh menyeleweng, yakin pada tangkal itu boleh jadi syirik, maka lebih baik tak payah buat. Tapi kalau akidah yang kukuh, dia yakin bahawa ini sama saja macam ubat-ubat yang lain. Ruqyah ni salah satu daripada sebab-sebab penyembuh juga. Bukanlah yakin kepada ruqyah tersebut atau tangkal tersebut, maka diperbolehkan. Itu tentang ruqyah. Okey, sekarang ni dalam bab ni, Nabi kata antara yang masuk syurga tanpa hisab tu mereka yang tidak meruqyah, yang diruqyah. Jadi hadis kata Imam Nawawi dalam syarah dia, hadis ini bukanlah melarang atau memansuhkan perbuatan meruqyah. Ini khusus kepada orang yang tidak melakukan ruqyah itu, maka mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi ada pertembungan lah di sini. Bukanlah pertembungan. Jadi macam seolah-olah ada sedikit percanggahan dari beberapa sudut. Yang pertama, adakah di situ dia katakan mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan perubatan. Maksudnya tidak ruqyah dan diruqyah. Kemudian yang tidak yang nombor 2 tu nanti kita bahaslah tentang tatayur meramal ataupun percaya kepada benda-benda karut. Tengok kalau ada burung terbang ni maka nasib akan jadi malang dan sebagainya, itu jelas. Memang dilaranglah. Tapi masalah ruqyah ni, dalam satu sudut Nabi menyuruh kita berubat. Dan ulama khilaf. Adakah berubat itu hukumnya wajib ataupun sunat ataupun harus? Jadi para ulama mengatakan ada khilaf di sini ada khilaf. Ulama mengatakan, ada sebahagian mengatakan bahawa berubat itu wajib. Tadawi itu wajib, maknanya berubat. Yang kedua mengatakan sunat. Yang ketiga mengatakan harus sahaja. Kemudian ada setengah ulama memerincikan bahawa sekiranya penyakit itu penyakit yang boleh membawa maut dan dia ada jalan, ada usaha, ada ikhtiar untuk dia melakukan perubatan untuk menyelamatkan nyawa ini lah. Memang ajal tu tangan Tuhan lah, maksudnya bila kita nak mati itu memang Allah Ta'ala dah takdirkan. Tetapi memang sekiranya ada jalan di situ untuk dia berubat, ada kemungkinan sembuh sebab kita tak tahu kan ajal kita bila. Maka kalau dia tak berubat, seolah-olah dia bunuh diri. Seolah-olah dia macam bunuh diri lah. Itu sebagian pendapat. Maka kalau tahap kritikal macam tu, ada peluang berubat, dia sengaja tak nak, jadi seolah-olah macam bunuh diri lah. Maka hukum dia wajib, kalau tak berubat berdosa. Ada yang mengatakan bahawa kalaulah tak sampai tahap mati, penyakit itu hanya penyakit yang mana kalau dia berubat dia akan sembuh, maka dia akan lebih mudah untuk menjalani ibadah-ibadah yang lain, menjalankan tanggungjawab yang lain. Tetapi tak sampai tahap matilah, maka hukum dia sunat dia berubat.
Pasal apa? Dia berubat, ada kemungkinan dia sembuh. Bila dia sembuh, dia boleh menunaikan ibadah yang lain dengan mudah atau boleh menunaikan tanggungjawab dan hak-hak orang lain lah, hak asli, hak anak, hak dan sebagainya. Tapi tak sampai matilah kalau dia, penyakit dia tu tak sampai tahap mati. Kebiasaan kebiasaan. Ni ada orang mati tanpa sebab pun ada kan. Ini susah cerita lah. Ini kebiasaan. Maka hukum dia sunat. Dan kalaulah penyakit tu penyakit biasa saja, kalau dia tak berubat pun tak apa, kalau dia tak berubat pun tak ada menyusahkan diri dia, tak menyusahkan orang, tak mengganggu ibadah dan tanggungjawab dia, maka hukum dia harus sahaja. Itu perincian-perincian. Tapi di sini, dalam hadis ini mengatakan bahawa mereka itu tidak berubat dan bertawakal kepada Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab. Maka ulama bermacam-macam pendapat untuk mensyarahkan hadis ini. Di antaranya mengatakan bahawa mereka itu maknanya bukan tidak mahu berubat, tetapi mereka itu lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila mereka ditimpa penyakit, mereka tahu bahawa disebabkan penyakit itu mereka boleh bersabar dan mereka akan diampunkan dosa mereka, mereka akan dinaikkan darjat mereka, dalam masa yang sama tidak mengganggu mereka punya ibadah, tidak mengganggu mereka punya tanggungjawab yang lain. Mereka bersabar kerana sakit yang menimpa mereka, disebabkan itulah mereka masuk syurga tanpa hisab. Itu satu pendapat kata macam tu. Tapi dengan syarat dia itulah, penyakit yang menimpa dia itu tidak sampai tahap mengganggu ibadah dia, tidak sampai menyebabkan dia lalai daripada tanggungjawab, tidak. Dia terus juga dengan ibadah dia, tanggungjawab dia, dengan dalam keadaan dia menahan penyakit yang menimpa dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, disebabkan itulah dia akan dimasukkan syurga tanpa hisab. Ada yang pendapat yang kedua mengatakan bahawa sebenarnya yang dikhususkan ni mereka tidak ruqyah. Maksudnya mereka menjalani perubatan yang lain tetapi tidak menjalani perubatan ruqyah saja. Sebab di sini kan Nabi kata, mereka tidak berubat ketika ditimpa penyakit. Cuma mereka tidak menggunakan kaedah ruqyah. Mereka tidak menggunakan kaedah ruqyah. Itu sebagai pendapat ulama kata, maknanya dia tak gunakan kaedah ruqyah kerana apa? Dikhawatiri apabila mereka gunakan kaedah ruqyah, hati mereka akan cenderung ataupun akan percaya kepada ruqyah tersebut, ruqyah tu boleh menyembuhkan. Jadi mereka risau ataupun takut perkara tersebut, akhirnya mereka serahkan kepada Allah kerana Allah Ta'ala yang menyembuhkan, bukan ruqyah. Allah Ta'ala boleh menyembuhkan tanpa ruqyah. Akhirnya mereka tidak melakukan ruqyah. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang lain lagi lah. Ada juga yang mengatakan ruqyah sudah dimansuhkan dan sebagainya. Maka itu yang menjadi penyebab kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi ini bukan sahaja sebab orang yang masuk syurga tanpa hisab tu tidak melakukan ruqyah. Tapi banyak lagi sebab-sebab yang lainnya di antara sebab-sebab untuk mereka masuk syurga tanpa hisab. Ada ulama mengatakan hadis ini bukan nak fokus kepada ruqyah ataupun tatayur itu. Sebab tu Nabi bagi dua contoh, ruqyah dengan tatayur. Jadi ruqyah ni biasanya orang Arab dia percaya kepada ruqyah tu boleh menyembuhkan sebelum kedatangan Islam lah. Kemudian tatayur pun dia percaya kepada ramalan-ramalan dan yang berkaitan dengan binatang-binatang, burung, kucing dan sebagainya. Jadi di situ yang nak ditekankan itu mereka punya keyakinan itu 100% kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut tu contoh-contoh, maknanya mereka punya keyakinan mereka, keimanan mereka, maknanya 100% mereka hadapkan kepada Allah, sedikit pun tidak mereka yakin dengan asbab-asbab ataupun kepercayaan yang lain seperti ruqyah ataupun ramalan-ramalan. Jadi menunjukkan bahawa kesempurnaan keyakinan mereka bukanlah ditujukan kepada ruqyah ke ataupun kepercayaan karun ke. Hanya Nabi sebut itu
sekadar kerana kebiasaannya orang-orang Arab dia masih kuat walaupun sebahagiannya sudah masuk Islam, tapi keyakinan dia kepada ruqyah, keyakinan dia kepada kepercayaan burung dan sebagainya itu masih ada dalam hati. Jadi golongan yang masuk syurga tanpa hisab ni maknanya sudah bersih sama sekali. Daripada hati dia langsung tidak ada keyakinan kepada contoh seperti ruqyah, contoh seperti ramalan. Jadi ulama kata Nabi nak bagi tahu tentang keyakinan yang sempurna, bertawakal yang sempurna kepada Allah Ta'ala itu. Itu yang menyebabkan mereka masuk syurga tanpa hisab. Jadi di sini fokusnya hanya kepada tawakal. Orang yang antara yang akan masuk syurga tanpa hisab adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian dibahas apa makna tawakal itu. Sedangkan makna tawakal yang sebenar itu ialah mereka berusaha dengan mengambil sebab-sebab kemudian menyerahkan keputusan ataupun natijahnya kepada Allah Ta'ala. Itulah tawakal yang sempurna. Bukan berarti tawakal ini kita serah bulat-bulat kepada Allah tanpa melakukan usaha. Itu bukanlah tawakal sebenarnya. Jadi ulama kata mungkin mereka yang di dalam hadis ni mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan asbab. Sebab bukan semua orang ada kemampuan untuk melakukan asbab. Mereka ini mungkin di kalangan orang-orang yang susah, orang yang miskin, orang yang tidak ada kemampuan untuk memiliki asbab, akhirnya mereka menyerah diri kepada Allah Ta'ala, bertawakal bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, bukan kerana tidak mahu melakukan asbab, tapi tidak mampu untuk melakukan asbab. Maknanya perbahasan lah di kalangan ulama' bila bertawakal kan, meninggalkan ruqyah, tidak ruqyah dan bertawakal. Adakah maksud tawakal itu kita perlu meninggalkan usaha dan berserah bulat-bulat kepada Allah? Itu bercanggah dengan makna tawakal yang sebenar. Jadi maknanya ulama' kata dikecualikan mereka ni, mungkin mereka tidak ada kemampuan untuk melakukan asbab. Tapi dijawab takkan ruqyah pun tak mampu pun, ruqyah pun bukanlah ruqyah bukanlah satu perkara yang susah sangat pun. Ada yang kata tak masuk ruqyah di sini mereka pergi berjumpa dengan tukang ruqyah, mungkin tukang ruqyah itu dua tempatnya jauh, tukang ruqyah itu meminta upah yang tinggi misalnya, mereka tak mampu untuk pergi ke sana, tak mampu untuk bayar upahnya, mereka tidak melakukan ruqyah, mereka bertawakal kepada Allah. Macam-macam lah. Macam-macam yang dibahas oleh para ulama' lah dalam mengenai hadis ini. So jadi kesimpulannya yang nak ditekankan di sini, ada golongan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW akan masuk syurga tanpa hisab. Antaranya mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelah kesimpulan dia. Ruqyah tak ruqyah itu semuanya sampingan, pembahasan sampingan saja. Sebab bukannya yang masuk syurga tanpa hisab itu hanya yang tidak ruqyah saja. Mustahil lah hanya yang tak ruqyah saja atau tak membuat perubatan, tak mengambil langkah untuk mengubati penyakit dia itu akan masuk syurga tanpa hisab. Tak mungkin. Hadis banyak lagi. Apakah Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi ketua bagi orang yang masuk syurga tanpa hisab, iaitu orang betul-betul siddiqin. Mereka percaya kepada Allah 100%. Itu yang masuk syurga, golongan yang masuk syurga tanpa hisab, bukan semata-mata yang meninggalkan ruqyah saja. Jadi ini antara sebab-sebabnya, maknanya lebih kepada yang orang yang bertawakal kepada Allah, maksudnya yakin kepada Allah 100%. Tidak ada sedikit syirik pun, sama ada syirik khafi atau syirik majazi, tidak ada langsung. Maksudnya hati dia tidak ada kecenderungan kepada selain Allah yang boleh memberi manfaat, yang boleh memudarat, yang boleh melakukan apa sajalah, melainkan Allah sahaja. Itulah golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Itulah kesimpulan dia oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh Ni ada beberapa hadis lagi ni. Dua hadis lagi insyaAllah sebelum masuk kepada Kitabut Taharah. Tajuk yang ke-66, sabda Nabi SAW, sungguh aku berharap kalian menjadi separuh penghuni syurga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 rajulan. Faqala atardawna an takunu rubu ahli al-jannah? Qala qulna na'am. Faqala atardawna an takunu thuluth ahli al-jannah?
Faqulna na'am. Faqala wallazi nafsi biyadih. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah wa dhaka anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad atau kasya'ris sauda fi jildi sauril ahmar. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dia berkata, kami berjumlah 40 orang pernah bersama Rasulullah SAW di suatu khemah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian suka ataupun senang melihat menjadi seperempat daripada penghuni syurga? Abdullah bin Mas'ud berkata, kami menjawab, ya. Kemudian baginda bertanya lagi, apakah kalian senang? Maksudnya seronoklah, suka. Jika menjadi sepertiga daripada penghuni syurga, kami menjawab, ya. Baginda bersabda, dan demi jiwa Muhammad yang berada di dalam tangannya, maksudnya di dalam kekuasaannya. Sungguh aku berharap kalian menjadi seperdua atau maksudnya separuh daripada penghuni syurga, kerana tidak ada yang masuk syurga kecuali orang yang memiliki jiwa berserah diri kepada Allah, dan kalian tidaklah termasuk golongan ahli syirik kecuali bagaikan bulu putih di kulit lembu hitam atau bagaikan bulu hitam di kulit lembu merah. Okey. Hadis di sini tentang menunjukkan bahawa penghuni syurga besok ni separuh daripada penghuni syurga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok apa ni logiknya lah, bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam kan. Jadi nak dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad SAW, bermulanya Nabi diutus menjadi Rasul sampailah kiamat nanti. Biasanya tak sampai kiamat lah, sampai hampir kiamat. Sebab apa? Bila kiamat nanti semuanya kafir. Kiamat berlaku dalam keadaan semuanya kafir. Orang yang beriman sudah pun dimatikan terlebih dahulu. Jadi kita tahu jumlah sekarang pun umat Nabi Muhammad ni kan, kalau yang Islam lah 1 bilion lebih kan. Harap-harapnya zahirnya beriman, dalamnya beriman jugalah. Jadi daripada situ saja pun kita dah tahu bahawa umat Nabi memang lebih banyak lah jika dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Bermakna Bani Israel pun tak ramai. Katanya Bani Israel lebih kurang 12,000 je, tak banyak. Ini umat Nabi Isa pun tak banyak juga dibandingkan umat Nabi Muhammad. Jadi bahkan jika dikumpulkan semua Nabi daripada Nabi Adam sampailah maksudnya Rasul lah, sebenarnya Rasul. Yang ada umat ni Rasul. Nabi ni untuk diri dia sendiri. Di Rasul-Rasul yang 313 tu lah yang dalam riwayat mengatakan, tapi walaupun dhaif lah. Yang cuma yang diceritakan dalam Quran tu lebih kurang 25 Nabi saja, 25 Rasul. 25 Rasul saja yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu pun yang banyak pengikut hanya Nabi Musa saja. Yang lain tak diceritakan pengikut dia. Dan bahkan Nabi Ibrahim ada yang mengatakan tak ada pengikut kecuali anak isteri dia saja. Jadi tak ramai. Ada Nabi kan hadis kata satu pengikut. Ada yang tak ada pengikut langsung, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang saja pengikut. Rasul lah maksudnya Rasul. Jadi di situ memang jelas. Di situ memang jelas menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW itu memang lebih ramai, dan logik lah kalau kita kata separuh daripada penghuni syurga itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ataupun kata ulama yang dimaksudkan oleh Nabi di sini, maksudnya yang masuk syurga itu dah tentulah orang beriman, orang Islam. Jadi walaupun umat Nabi banyak, sekarang ni kan 7 bilion. 7 bilion tu cuma yang Islam kan cuma 1 bilion lebih. Jadi di sini Nabi berharap ramai di kalangan umatnya, walaupun memang dari segi jumlah umat Nabi memang banyak, cumanya yang Nabi harap di sini ialah yang Islam lah. Bila Nabi harap masuk syurga, maksudnya Nabi mengharapkan keimanan. Nabi berharaplah kepada Allah Ta'ala supaya di kalangan umat dia nanti ramai yang Islam lah. Ramai yang Islam. Tapi kalau kita tengok realiti pun, yang bukan Islam tu lebih banyak. Dan jelas Nabi pada akhir hadis itu Nabi katakan, seperti tompok putih pada lembu hitam ataupun tompok hitam pada lembu bukan merah tu. Memang ahmar tu merah, tapi lembu mana ada merah kan. Maknanya lembu coklat lah. Lembu coklat.
Jadi maksudnya nak tunjukkan biasanya kalau lembu hitam, tompok putih sikit. Kalau kita tengok kan lembu susu di Australia tu, kalau lembu tu lembu hitam, dia akan ada tompok putih sedikit. Ataupun lembu tu putih akan tompok hitam sikit. Ataupun lembu tu lembu coklat, tompok hitam sikit. Jadi nak menunjukkan sebenarnya sikit sahaja umat Nabi dibandingkan dengan orang musyrik. Nabi kata kan, maknanya dibandingkan dengan ahli syirik itu seperti tompokan yang ada pada badan lembu lah. Kalau lembu hitam, tompok putih. Sikit tompok putih, tak payah tengok lah. Ataupun lembu putih, tompok hitam sikit. Atau lembu coklat, tompok hitam sikit. Jadi, umat dia memang jelas lebih ramai daripada umat Nabi lain. Tetapi yang Islam itu Nabi berharap biarlah sampai separuh umat dia itu adalah Islam dan masuk syurga. Yang mana ahli syurga itu separuh daripada umat dia. Maksudnya bukanlah lebih kepada fokus separuh ke apa. Maknanya Nabi inginkan ramai umatnya yang masuk syurga. Nabi menginginkan ramai umat dia masuk syurga. Dan ada sebagai hadis yang lain, dalam riwayat yang lain mengatakan bukan separuh, 2/3. Saya tak ingat dalam riwayat mana, Abu Dawud atau Tirmizi, tak ingat yang mana satu ataupun hadis lain, 2/3 sebenarnya. Ada hadis mengatakan 2/3 ahli syurga itu daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya daripada seluruh syurga-syurga itu, maka 2/3-nya didiami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kongsi ya. Syurga ni seorang satu. Syurga seorang satu suami isteri lah. Suami isteri kongsi. Cuma tak pasti kalau yang kahwin 2, 3, 4 tu syurga satu ke ataupun 2, 3, 4 juga tak pasti. Ada masalahnya, ada ulama berpendapat kalau yang kahwin 4 tu 4 syurga dia dapat. Allah alam lah sahih ke tidak. Jadi hadis menunjukkan bahawa memang ramailah umat-umat yang akan masuk syurga ni ramai, tapi maksudnya ramai ahli syurga yang masuk Islam itu dibanding dengan umat Islam Nabi-Nabi lain atau Rasul-Rasul lain. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang masuk yang Islam dengan umat Nabi sendiri yang kafir itu lebih banyak yang kafir. Ada dua lah. Maknanya yang bila kita di sini Nabi kata masuk syurga ataupun separuh atau dua dalam hadis yang lain 2/3 ahli syurga menunjukkan bahawa Nabi itu lebih berjaya daripada Nabi-Nabi yang lain lah. Menunjukkan bahawa ialah kalau seorang Nabi dia berbangga dengan umat dia. Dia berbangga dengan umat ni. Bila ramai umat dia masuk syurga lebih ramai daripada Nabi yang lain punya umat, maka dia akan jadi berbangga lah. Seolah-olah bukannya sombong lah. Bukan sombong di sini. Maknanya seolah-olah dia berjaya untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, kepada umat dia khususnya supaya mereka menyembah Allah SWT. Jadi semakin ramai pengikut dia, makin seolah-olah semakin berjaya lah Nabi tersebut. Tapi bukanlah maksudnya dengki ke, tak ada. Maknanya nak membuktikan bahawa dia berjaya melaksanakan tugas dia sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai utusan Allah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Maknanya kalau paling banyak umat dia, maka paling berhasil lah Nabi tersebut. Itu salah satu daripada faktor dia lah. Cuma kalau kita tengok nisbah kan, bayangkanlah kalau sekarang ni 7 bilion, 1 bilion lebih saja yang Islam, 5 bilion lebih lagi kafir, maknanya tengok bernisbah masih tak cukup lagi tu. Maknanya banyak orang yang yang masih kufur kan. Dan bahkan Nabi pun tak hidup lagi, Nabi pun dah wafat. Jadi itu ada sambungan perbahasan lah, iaitu siapalah yang nak berdakwah atau mengajak manusia kepada beriman kepada Allah ni. Kalau nak mengharapkan jemaah tabligh ni dia dakwah orang Islamnya, dia tak dakwah orang kafir. So siapa yang nak pergi dakwah kepada orang kafir tu kan? Itu persoalan lain lah, itu bab lain. Jadi di sini ada dua makna. Satu, jika dibandingkan dengan umat rasul-rasul Nabi-Nabi yang lain, maka umat Nabi paling banyak yang masuk syurga. Maksudnya paling banyak beriman lah. Syurga tandanya orang beriman. Tetapi dibandingkan dengan umat Nabi sendiri, dengan yang Islam dengan yang kafir, hanya seperti tumpukan-tumpukan hitam pada lembu putih atau tumpukan putih pada lembu hitam atau tumpukan hitam pada lembu coklat. Dalam hadis yang lain ada kata, banyak ni hadis ni, dia datangkan satu je. Jadi memang sedikitlah maknanya dibandingkan orang beriman dengan orang kafir dalam umat Nabi sendiri. Tapi
antara umat Nabi yang beriman dengan umat Nabi yang lain, umat Nabi lebih banyak. Satu lagi, hadis terakhir insya-Allah. Firman Azza wa Jalla kepada Adam, keluarkanlah utusan mereka seramai 999 tiap-tiap 1000 orang. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla ya Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Qala yaqulu akhrij ba'san nar. Qala wa ma ba'sun nar? Qala min kulli 1999. Qala fazaka hina yashibu as-saghir. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Qala fashtadda alaihim qalu ya Rasulullah ayyuna zalika ar-rajul faqala abshiru fa inna min ya'jud wa ma'jud alfan wa minkum rajulun. Qala summa qala wallazi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu rubu alil jannah fahamidna Allah wa kabbarna. Summa qala wallazi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu thulutsa ahlil jannah fahamidna Allah wa kabbarna. Summa qala wallazi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu syatru ahlil jannah inna masalakum fil umam kamasali sya'ratil bayda fi jildi thawri aswad au karaqmati fi zira'il himar. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, nantilah di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti Nabi Allah Ta'ala berfirman perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam. Maka Nabi Adam menjawab, saya penuhi panggilanmu serta segala kebahagiaan dan kebaikan ada pada dirimu. Nabi SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah para calon penghuni utusan neraka. Adam bertanya, siapakah utusan penghuni neraka? Maksudnya di sini ahli neraka lah. Ba'sanna tu mereka yang akan dicampakkan ke dalam neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka lah. Dia terjemah per-lafaz ni, per-literal ni payah sikit. Maknanya orang-orang yang akan diutuskan, maksudnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka tu, daripada 1000 orang tu keluarkan seorang saja. Siapakah mereka ahli neraka itu? Allah menjawab, iaitu seramai 999 daripada tiap 1000 orang. Maknanya daripada 1000 orang tu, setiap nisbah lah, setiap 1000 orang, 999 akan masuk neraka, seorang je selamat. Nabi SAW berkata, demikian itu ketika anak kecil beruban. Demikian itu ketika anak kecil beruban, maksudnya keadaan ketika itu sangat menakutkan sehingga budak kecil pun boleh jadi beruban kepala dia. Selalunya kan kita punya peribahasa Melayu ni, orang yang cepat beruban ni sebab dia banyak fikir. Banyak risau, maka cepat beruban. Itu kan orang Melayu punya kepercayaan. Walaupun umur muda lagi, tapi rambut dah beruban sebab terlalu banyak fikir, banyak risau. Ini Nabi gambarkan, jangankan orang umur 40-an, 30-an beruban, budak kecil pun boleh jadi beruban kerana keadaan yang sangat menakutkan pada hari tersebut, iaitu hari kiamat, hari akhirat. Kemudian semua wanita, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada hari kiamat, gugurlah kandungan semua wanita yang hamil dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah amatlah keras. Ini ayat Al-Quran lah. Ini menggambarkan satu ayat Al-Quran. Tak silap saya, surah Al-Ankabut tak silap saya. Ayat Al-Quran yang menunjukkan keadaan kiamat tu. Bila kiamat berlaku, wanita yang mengandung akan gugur kandungannya. Kemudian ada sambung lagi, dia tak sambung. Ada ayat, ada wanita yang menyusukan anaknya akan mencampakkan bayi dia. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, maksudnya terhoyong-hayang kerana bumi sedang hancur ketika itu. Bumi sedang kiamat, jadi manusia terhoyong-hayang lah. Menunjukkan bahawa keadaan bumi tak stabil. Sangka macam dia terhoyang sebab mabuk, tapi bukanlah mabuk, tetapi disebabkan azab Allah yang amatlah keras di situ, maksudnya kiamat sedang berlaku. So Nabi samakan, maknanya keadaan di padang mahsyar sama macam pada keadaan pada hari kiamat. Hanya ketika dicampakkan, dimasukkan orang ke dalam neraka, keadaan dia sama seperti keadaan ketika berlaku kiamat dahulu, ke bumi sedang dihancurkan.
kesimpulan ni nak cerita tentang keadaan yang sangat menakutkan dan membingungkan lah. Kemudian Nabi SAW bersabda, keadaan ini sangatlah berat, dahsyat, yakni dahsyat bagi mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang termasuk calon penghuni neraka? Rasulullah menjawab, bergembiralah kalian kerana perbandingan penghuni neraka, jika dari kaum Ya'juj dan Ma'juj ada 1000 orang, maka dari kalian adalah seorang. Lalu baginda bersabda, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya aku sangat berharap agar kalian menjadi seperempat daripada penghuni syurga. Lalu maka kami para sahabat terus bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, sesungguhnya aku berharap agar kalian adalah sepertiga daripada penghuni syurga. Maka kami pun terus bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Kemudian baginda bersabda lagi, dan demi jiwa Muhammad yang berada dalam tangannya, yakni kekuasaannya, sesungguhnya aku sangat berharapkan kalian termasuk setengah daripada penghuni syurga. Sesungguhnya perumpamaan kalian daripada umat-umat lain adalah bagaikan bulu putih di kulit lembu hitam atau bagaikan belang di kaki keldai. Okay, bahagian yang terakhir hadis itu sama macam hadis sebelum ni, iaitu bilangan umat Nabi yang akan masuk syurga lah. Cuma di tengah-tengah ni dia beritahu tentang maknanya penghuni neraka itu bukanlah manusia sahaja. Penghuni neraka itu termasuklah segala jin, Ya'juj Ma'juj, semua makhluk-makhluk Allah yang berhak untuk masuk neraka, itu dikatakan ahli neraka. Jadi bayangkanlah kalau 1000 ahli neraka, maknanya daripada 1000 orang, 999 yang masuk neraka, satu je yang selamat. Itu maknanya kalaulah 1000 tu manusia, maka parahlah kita kan. Maknanya kemungkinan untuk kita satu nisbah 1000 tu ke parah juga. Jadi sebenarnya Nabi beritahu yang dimasukkan satu nisbah 1000 tu maknanya 999 tu di kalangan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni kalau nak bahas panjang jugalah, nanti kita sambung insya-Allah tentang Ya'juj Ma'juj ni. Jadi semua nak bagi tahu bahawa nisbah ahli syurga dengan ahli neraka dalam 1000 orang itu satu manusia, 999 lagi Ya'juj Ma'juj. Maksudnya ahli neraka bukan sahaja manusia, ahli neraka juga termasuk jin, Ya'juj Ma'juj dan yang lain-lainlah, syaitan dan sebagainya. Cuma yang akan selamat daripada neraka itu ialah dinisbahkan 1 kepada 1000, 99 lagi Ya'juj Ma'juj dan jin-jin yang lain, 1 tu di kalangan manusia. Itu hadis yang berkaitan dengan ahli neraka, menunjukkan hadis yang terakhirlah dalam bab ni. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada masa akan datang hadis berkaitan dengan taharah pula. Hadis mengenai taharah. Dah selesai dah kitabul iman. Diakhiri dengan bab ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka lah. Jadi kemudian bawah tu sama je lah bilangan ahli syurga. Soalan. Ada yang nak bertanya soalan? Ustaz, kalau kecil-kecil dulu kita pernah kena ruqyah ke jampi kan? Jadi adakah kita consider yang terkena diruqyahkan dulu masa kecil-kecil dulu? Dia kalau di sini kan dia tak beritahu siapa, tapi difahami daripada hadis tersebut ataupun secara umumnya orang yang sudah baligh atau mukallaf. Jadi kanak-kanak ni dia tidak ada, selagi tak baligh, selagi itu tidak ada taklif. Tidak ada taklif di situ. Jadi yang dimaksudkan di sini orang yang sudah ada kemampuan sendirilah. Sudah ada kemampuan sendiri, sudah taklif dan dia sudah boleh menguruskan diri dia sendirilah. Walaupun kadang-kadang mungkin dah balik, tapi ketika itu dia belum cukup matang lagi kan untuk menolak mak ayah yang nak bawa pergi ruqyah, dia mana tahu. Walaupun dah balik kan, misalnya orang balik awal, umur 12 dah balik. Tiba-tiba mak ayah dia buat ruqyah, di manalah dia. Maknanya di sini dia tak ceritalah dalam hadis tu, cuma yang kita fahami bahawa mereka-mereka yang sudah sampai tahap yang ada kematangan. Kalau masih lagi di bawah pengaruh mak ayah tu, walaupun sudah balik,
maknanya itu mungkin tak termasuk kot. Apalagi yang belum balik. Itu kan khilaf juga tu di sini yang mengatakan bahawa adakah mereka itu sebenarnya mampu untuk ruqyah tapi tak mau ruqyah, ataupun mereka itu memang tak mampu untuk ruqyah, lebih memilih untuk bertakwa kepada Allah. Itu pun khilaf lah. Nyatanya di sini orang-orang yang sudah mampu untuk dia berdiri dengan sendirilah, maksudnya berdikari lah. Kalau masih di bawah mak ayah yang bawa pergi ruqyah suruh tu, maknanya dia masih taat kepada mak ayah dia, itu lain bab lagi lah. Sebab dia umum, dia tak beritahu di sini. Kenapa? Pernah ruqyah ke kecil-kecil? Dulu lah ada apa, yang pakai tepung letak kat dahi tu apa, kadang lekat tulang. Dia ada juga. Itu dengan, bukan dia ada macam ni. Dia ruqyah ni daripada ruqa. Dia macam sejenis bacaan saja. Ruqyah ni bacaan. Membaca kalimat-kalimat yang tertentu supaya disembuhkan sebahagian penyakit. Itu basic ruqyah. Atau ditulis kalimah. Bagi yang bacalah, bagi biasanya yang ditulis untuk kanak-kanak. Tapi kalau sapu-sapu tanpa membaca lah, cuma sekadar sapu, itu nanti bab lain pula. Kalau dia meyakini perkara tersebut, itu bahaya tu. Itu dah macam tatayur lah tu, bab-bab tatayur. Tetapi kalau benda tu berpengalaman, maknanya ada orang sakit beguk, dia sapu apa benda tu kan, kapur kan. Jadi itu bukanlah ruqyah, itu macam katanya itu pun sapu ubat juga. Maksudnya benda kapur tu dia panas ke, boleh mencairkan beguk tu, cepat dia masak, lepas tu dia sembuh. Itulah. Ataupun apa lagi? Apa ni, kalau terlekat tulang makan ketul nasi ke apa, itu bukan ruqyah tu. Ruqyah ni dia membaca. Dia baca bacaan. Asalnya mentera-mentera yang dilarang lah, tapi diubah kepada ayat-ayat Quran, kerana kan ayat Quran tu syifa'un linnas. Dalam Al-Quran sebut kan, antara termasuk syifa' itu adalah ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu lah. Ayat tertentu jelas tadi kan, kisah sahabat tu yang dibaca Fatihah tu. Maknanya Fatihah tu kira ibu segala ruqyah tu. Setiap ruqyah mesti ada Fatihahnya. Ini memang bacaan saja. Ruqyah ni dia tak ada dengan sapu-sapu ke apa benda. Cuma baca, dia selepas baca ditiup atau ditiup di air, diminum atau dimandikan. Atau ditulis, diikat. Itu ruqyah lah. Kalau sapu-sapu tu sapu ni, mungkin dikiaskan kot, tak tahu lah. Lepas di ruqyah tu, dia sapu tepung tu apa ke, dah jadi benda sami pula kan, jadi 3 calit. Dulu kat kampung tu glamour lah, dia macam ada macam roti tu, dia lalu dekat muka, kat pipi ni, kalau macam ada bengkak ni, dia lalu tak, macam ada baca-baca lah, kita tak tahu apa dia baca. Kampung apa ni? Dia kalau melibatkan bacaan itu, maknanya ada unsur ruqyah lah. Digabungkan lah unsur-unsur ruqyah dengan unsur-unsur lain lah tu, dia gabungkan. Kecil dululah. Tua macam tu juga. Itu lain sarjan tu. Saja. 3 lain. 3 lain katanya. Buat adik orang. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Biasanya ruqyah ni selalunya orang guna untuk jin. Selalunya. Sebab kalau pergi doktor pun tak boleh buat apa. Kalau kena rasuk jin, pergi hospital, pergi apa, doktor tak boleh buat apa. Biasanya nak halau jin ni selalunya ruqyah lah. Kebanyakannya ruqyah untuk kerana penyakit-penyakit yang dirasuk oleh jin. Tapi itulah Wallahu'alam lah. Dia tu masalah masuk jin, Ustaz. Masuk jin ni, dia yang saya tak pakar sangatlah dalam bab ni, tetapi yang saya dengar-dengar baca-baca sikit-sikit, memang jin itu dia boleh masuk ke dalam manusia itu sama macam
syaitan kan. Syaitan pun ada dalam badan kita. Ini maksudnya jin-jin yang khusus. Ada jin-jin yang khusus, dia boleh masuk di dalam badan manusia. Kemudian ada setengah yang saya baca, manusia ni diperbuat daripada 3 bentuk tanah, 3 jenis tanah. Tanah gambut, tanah liat dengan tanah pasir ke apa macam mana. Ketika Nabi Adam nak diciptakan kan, Allah perintahkan supaya malaikat Jibril ambil tanah. Ini pun kisah Israeliat lah ni. Allah alam sahih atau tidak. Jelas Nabi Adam dibuat bertanah tu jelas. Semua kisah tu pergi hantar Nabi Jibril ambil. Ketika nak ambil tanah di bumi, tanah bumi melarang. Bumi melarang tak boleh. Pasal apa? Nak ciptakan manusia yang melakukan kerosakan atas muka bumi aku ni. Atas aku tak boleh. Hantar Mikael tak boleh. Semua. Last sekali hantar Israel. Israel tak cakap banyak, dia ambil terus. Sebab tu dia dilantik jadi malaikat cabut nyawa. Sebab dia tak ada tanya-tanya lah. Israel turun, tunggu ambil je. Tak ada tanya-tanya kepada bumi lagi. Tapi kisah tu betul atau tidak, Allahualam. Cuma dia ambil daripada katanya 3 jenis tanah. Jadi ada tanah liat, tanah gambut dengan tanah pasir. Jadi ada yang mengatakan bahawa campuran antara 3 jenis tanah itulah yang membenarkan Allah buat Nabi Adam, jasad Nabi Adam. Jadi keturunan-keturunan dia yang lahir tu ada nisbah yang banyak, nisbah tanah liat, itu jenis yang liat. Itu jenis tanah gambut yang subur punya, jenis tanah pasir yang rapuhnya, yang bercerai-berai kan. Jadi kata ini pendapat wallahualam betul tidak. Mana kebanyakannya yang jin boleh masuk ni iaitu jasad-jasad yang kebanyakannya unsur dia unsur tanah pasir, tanah lembut. Itu jin mudah masuk. Kalau yang jenis tanah liat yang payah sikit jin nak masuk. Itu teori itu saya tak pasti. Saya tanya ada satu orang Arab ni dia buat ruqyah, alim ulama tapi dia pun keturunan keturunan Syekh Rifai, terkenal dengan ruqyah lah. Jadi dia kata, dia ceritalah jin ni masuk selalunya kepada jenis manusia yang banyak unsur-unsur tanah pasir itu dalam badan dia. Itu salah satu sebab. Dan salah satu sebab yang lain tu, orang yang iman dia lemah, hati dia lemah. Orang kata lemah semangat. Yang lemah semangat ni yang selalu jin mudah masuk. Sebenarnya asalnya jin dan syaitan ni takut kepada manusia, asalnya. Tapi kerana manusia tu dia lemah semangat, jadi terbalik dia yang takut kepada jin dan syaitan, akhirnya di situ dengan unsur-unsur yang lain, jin akan masuk kepada dia lah. Biasanya banyak sebab dalam kitab Jan, Ahkamul Jan tu, saya ada kitab dia baca, boleh jadi dia syok pun ada juga. Antaranya jin lelaki syok dengan wanita. Wanita yang di rumah ni mungkin tak jaga, selalu dalam keadaan telanjang dan sebagainya, dia syok, dia kemudian ataupun sebaliknya lelaki jin perempuan suka kat dia. Ada sebab yang lain kita kacau dia. Biasanya itulah kawasan-kawasan perumahan yang dibina di gunung-gunung, hutan-hutan yang diteroka, asalnya di situ kampung jin. Jadi buat rumah kat situ kita beli. Memang kacau tempat dia lah. Jadi di situlah. Cuma dia tak akan dapat kacau kita secara mencederakan dan sebagainya. Cuma dia hanya mengganggu dengan bunyi-bunyi je. Mengganggu dengan bunyi-bunyi. Jadi bagi orang yang lemah, yang memang ada sebab-sebab lain, dia boleh masuk. Boleh masuk. Ke ruqyah ni nak menghalau, nak keluarkan jin pun lah. Ada yang guna ruqyah, guna jin sendiri pun ada. Ada ruqyah yang dia guna kekuatan dia lah. Kekuatan kerohanian dia kan. Ada, maka jin ni dia akan tengok orang yang betul-betul kuat rohani dia, baru boleh halau jin tu daripada badan. Kalau yang buat ruqyah tu pun 2 kali 5 je lebih kurang je, cari makan je lebih. Iman tak seberapa. Memang jin tu ketawa je lah tengok. Ini bukan saya cakap ni, ini yang tukang ruqyah. Yusri ni pasir lebih Ustaz. Ya ke? Yusri ni pasir lebih. Ini yang tukang ruqyah tu yang cerita kat saya, dia dah balik Syria lah, balik Lebanon. Dia cerita lah sebab dia cerita dia keturunan Syekh Rifai. Syekh Rifai ni antara kelebihan dia boleh meruqyah orang. Dan dia kata jin ni dia boleh tahu siapa yang mampu ruqyah, siapa yang tak mampu ruqyah dia tahu. Kalau yang bukan golongan jenis keturunan yang mampu ruqyah ni tapi buat-buat kononnya cari makan dah tak ada kerja lain, tak ada nak buat apa dah, terpaksalah cari makan dengan ruqyah, ini jin ketawa je. Sebab apa? Logiknya jin ni, kita katalah jin ni masuk dalam badan seseorang tu kan.
Okey, katakanlah kita pun nak pergi jumpa satu ustaz tu nak ruqyah. Kalau ustaz tu memang power lah boleh halal tu. Jin kalau dia boleh masuk dah tentu dia boleh keluar. Jadi senang je ketika kita menghadap kepada juru ruqyah tu, dia keluar kejap, dia lepak tu kat pintu. Dan lagi dia baca-baca tu lepas tu kita balik dia masuk balik. Kan? Kita balik dia masuk balik. Jadi kalau kecuali dia kata ada kalau dia keluar nanti orang tu dia buat pagar. Juru ruqyah tu akan buat pagar, jin tu tak boleh masuk balik. Jadi sebab tu dia tak tinggalkan badannya. Dia duduk dekat dalam tu, dia sombong lah. Maknanya dia tak takut lah dengan juru ruqyah tu. Dan lagi juru ruqyah tu kalau betul-betul power, memang kena halau lah. Kena serang dengan ayat-ayat. Contohnya saya tak pastilah apa yang berlaku di alam gaib tu. Ada yang kata dia gunakan jin Islam yang power untuk halau jin yang ada kat dalam tu. Jin sama jin lah gaduh. Wallahualam. Jadi kalau macam pelindung itu, kalau pelindung tu boleh menghalang daripada jin masuk dalam badan, maknanya semua orang tak akan masuk jin lah kalau dia betul-betul baca pelindung tu. Allahualam, mungkin keberkesanan bacaan itu bergantung kepada orang yang baca dan orang yang buat ruqyah tu kot. Allahualam. Ada lagi? Ada lagi soalan? Cukup? Boleh tahan juga ni sejam lebih. InsyaAllah. Cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kena maaf saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita menggunakan masa kita sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan ni. Inilah masanya untuk kita pulun habis. Setahun hanya sekali saja, selama sebulan ni amalan fardu digandakan jadi 70 kali ganda, amalan sunat jadi fardu, tidur jadi ibadah, semuanya amalan digandakan. Maka kita gunakanlah masa-masa yang sebaik-baiknya untuk kita pulun habis. Wallahualam. Tangguh dulu dengan InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.